Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar para pendengar pendengar podcast Himayah Talk. Pada kali ini, episod ini masih lagi kita membincangkan tentang topik-topik yang hangat di pasaran yang berkenaan dengan COVID-19 ni, masih lagi tidak berhenti-henti menjejaskan juga keseluruhan keadaan tempat-tempat situasi. Dan juga anda semua bersama saya, Ustaz Yusuf Abdul Rahman. Dan episod kali ini kita nak mungkin menemu ramah melalui Zoom, aplikasi Zoom. Sebab memandangkan maklumlah kita tak boleh lagi bersama ataupun bertemu ramah secara fizikal. Memandangkan sekarang undang-undang di Singapura semakin ketat disebabkan untuk mengelakkan penularan wabak semakin parah. Sebab sekarang pun dah, kalau ikut kepada news dah mencecah kepada angka lebih daripada 5 orang kematian ataupun 5 kematian. Sehingga kan kalau kita lihat di data akhbar, sekarang dah meliputi kepada pekerja-pekerja asing seperti Bangladesh. Dan sekarang pendapatan mereka pun dah dipenuhi pengiriman mereka kepada flat-flat yang kosong. Ini apa yang terkini pemerintah telah lakukan atau melaksanakan. Sehingga kan tepi pantai dah tak boleh, nak pergi beach pun tak boleh. Dan diwajibkan pakai pelitup, diwajibkan pakai mask. Jadi itu di Singapura. Dan baru-baru ini pun kita dapat tahu pelajar-pelajar di Mesir. Sebab kita maklum di Mesir ada Universiti Al-Azhar, antara universiti yang tertua di dunia yang melahirkan para ulama' dan juga para awliya. Dan kita dapati alhamdulillah seramai 200 lebih pelajar Singapura yang pulang. Tetapi namun kita nak tahu perkembangan agamawan ataupun perkembangan agama di sana, universiti yang terulung di sana, macam mana operasi dia, macam mana keadaan negara Mesir, rakyat Mesir, dan juga adakah masjid-masjid di sana pun tutup. Sedangkan di Singapura pun tutup juga ni. Masih lagi dah berbulan-bulan. Malahan pula macam mana dia punya sambutan Ramadan dekat sana. Jadi saya ni berkesempatan alhamdulillah saya berkesempatan nak bertemu ramah dengan Ustaz Abdul Hakim, seorang masih lagi belajar di Universiti Al-Azhar. Apa khabar Ustaz Hakim? Jauh di sana. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, munawar Ustaz. Di wujudikum, masya-Allah. Ya Ustaz Hakim. Marha. Ya, saya. Di kesempatan ni saya terlintas ataupun ingin tahulah. Saya rasa bukan saja kita ataupun saya, mungkin para pendengar episod di podcast Himayah ni pun ingin tahu perkembangan di luar negara. So saya tak dapat kesempatan nak tanya dengan Malaysia punya keadaan, tetapi saya ambil jauh sikit, saya pergi Mesir. Jadi kebetulan Ustaz Hakim kat sana. Jadi Ustaz Hakim, macam mana sekarang ni COVID-19 dah menjejaskan Mesir ataupun tidak? Macam mana? Boleh kongsi sikit tentang perkembangan di Mesir? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Alhamdulillah sekarang ni di Mesir berbeza timing kita dalam 6 jam ya. Singapura lebih kurang 6 jam antum awal lah 6 jam, kami lambat 6 jam. Alhamdulillah hari ini tanggal berapa ya? Tanggal, kalau nak katakan ikut kepada waktu tarikh nanti 12. 12, ya betul. Sini pun 12 jam 5 petang lebih kurang. Alhamdulillah Ustaz Usop telah menghubungi saya dan menanyakan beberapa hal ehwal. Terima kasih kerana menanya keadaan di sini. Saya pelajar sekarang di Universiti Al-Azhar ya, dan pernah jugalah berkhidmat di Singapura sebagaimana maklum yang sebelum ini. Namun saya bersama dengan para pelajar-pelajar Filipin. Jadi untuk lebih elok cantik ya, kerana my background is Philippine nationality, tapi oleh kerana duduk Singapura, kahwin orang Singapura, jadi dah berkawan orang Singapura. Macam gitulah Ustaz. Okey, khair. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah COVID-19 ni adalah rahmat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, COVID-19 ni adalah satu usr, kita kata satu kesusahan, tetapi iman orang beriman, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra.
Dan dalam masa yang sama, kita yakin bahawa ini hanyalah sementara. Kalau kita takut mengenai COVID-19 ni, sebenarnya akan ada lebih parah lagi dan lebih teruk daripada ni adalah hari kita mati. Hari kita mati, itu lagi menakutkan, ya. Tapi ala kulli hal, Allah Subhanahu Wa Taala hantarkan kita, zahirkan pada kita COVID-19 ni yang hampir mencecah 1 juta, kada mencecah Ustaz. So now, oleh kerana saya tak nak lari daripada tajuk, sekarang ni di Cairo, saya nak cerita mengenai keadaan di Mesir. Mesir ini dia tak macam negeri-negeri yang lain, ya, negeri-negeri Middle East yang lain. Dia agak terbuka. Di sini ada kurang lebih 100 juta penduduk. Berapa kali ganda Singapura. 100 juta penduduk, dan mereka ni rata-rata banyak duduk di kota Cairo atau Qahira. Di sini kawasan yang berhampiran dengan Sungai Nil, piramid dan semua. Dan pada awal-awalnya bila Wuhan atau China kena, kemudian Hong Kong pun kena, Singapura pun kena, Mesir ni belum lagi ada apa-apa. Kes yang mula-mula sampai di sini, wallahu a'lam, mereka sebut adalah turis. Turis yang datang di sini, wallahu a'lam turis dari mana, dan bukan di Cairo, kena di Luxor. Luxor ni dia tempat turis. Luxor. Dan kemudian wallahu alam, mereka kata mereka sekat di sana, tetapi dengan kuasa Allah juga. Sekarang kalau kita kira yang kena di Luxor tu, dia sebelum Mesir lockdown, sebelum Mesir buat ketat. Mesir ni dia bukan lockdown, dia macam dia buat sekatan pergerakan lah. Betul? Sekatan pergerakan, kemudian mereka buat sekatan kecil-kecilan. Semenjak dari 11 Mac tak salah, sebab 11 Mac tu saya kat rumah. Hujan lebat kat Mesir ni. Kemudian Roma, masya-Allah, dah tak boleh ni, hujan, lepas tu kita banjir. Lepas banjir tu dalam 3 ke 4 hari diumumkan bahawa sekolah-sekolah Universiti Al-Azhar, semua sekolah ditutup sampai 30 Mac. 30 Mac. Jadi untuk maklumat semua, kita kat Mesir ni ada 2 kali exam. Exam kita yang pertama bulan Januari, yang kedua bulan 5, bulan Mei. So kebetulan exam kita memang 9 Mei, dan kalau siapa yang pernah belajar Mesir, bila dah masuk bulan 3 atau bulan 4 ni, time ni lah mereka nak push untuk study, untuk buat assignment. Tapi akhirnya disekat. So everybody is panic. Bukan panik jugalah, tapi bila mereka isytiharkan di sini ada masa tu baru puluh, baru 60 ke berapa. Alih-alih oleh kerana keadaan yang berlaku, mereka lepas 1 minggu buat lagi satu langkah bukan kuarantin, curfew time. Mereka buat daripada jam 7 malam sampai jam 6 pagi tak boleh keluar rumah. Jadi mereka buatlah curfew dalam tempoh lebih kurang 2 minggu, dan mereka lihat ramai orang yang kena tangkap bila time yang subuh tak ada orang keluar, tapi yang malam tu banyak orang tak dapat nak control timing, jam 7 dah tak ada kat road. Sebab zahmah, orang Mesir ni memang makruf dengan road dia yang sangat traffic. So after that, akhirnya kerajaan katakan curfew tu jam 8. Jadi banyaklah gurauan-gurauan dari masyarakat. Ada yang sampai bergurau, dia kata COVID-19 ni dia night shift ke? Sebab COVID-19 kat Mesir ni macam orang cakap siang okey pula, tapi tak ada social distancing. Orang Mesir ni mungkin wallahu alam mereka tak beberapa faham mengenai hal ini. Jadi kita dapat melihat kalau di pasar ni macam tak ada social distancing. Tak ada apa-apa lah. Tapi ada juga macam tak ada apa-apa, nothing is happen. And then orang pun tak ada yang pakai mask. Tapi kita yang pelajar-pelajar Asia, sebab untuk maklumat, kita pelajar-pelajar ajnabi di Azhar lebih kurang dalam 30 lebih ribu. Pelajar Malaysia sahaja 11,000. Pelajar Singapura hampir 300, 250 something. Dan pelajar Brunei pun around there. Tapi pelajar Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina, ini jumlah-jumlah yang banyak. Jadi kalau kita kumpul dalam lebih kurang 30 lebih ribu. Now, langkah yang pertama bila Mesir lockdown nak masuk bulan 4 ni, kerajaan Brunei ambil tindakan yang pantas, menghantar 2 flight.
2 kapal terbang ambil pelajar-pelajar balik pulang kampung. Masya Allah. Jadi begitulah himayah yang mereka lakukan ya. Masya Allah, himayah. So, Ala Ustaz kulli Hakim, hal. Okey. Ya. Masya Allah, maklumat yang antum berikan tu, perkongsian tu sangat padat tu, Masya Allah. Bermakna Padat sikit tindakan daripada pihak kerajaan Mesir pun ada langkah-langkah sebabkan penularan tu dah mula berlaku di sana. Yes, berlaku. Sekarang Ustaz Okey. dah hampir 2,000 kes. Kematian pun dah 10. Dah 10 kematian dan yang mati pun orang Mesir. Sedih sekali semalam orang kampung satu area dekat Mesir ni, Masya Allah. Mereka tak kasih ini dari segi agama kita belajar kita belajar. Jadi ada sini ada Dr. Umar Hashim maklum kabir min kibaril ulama daripada Azhar. Orang sekat kebumikan seorang seorang doktor perempuan meninggal kerana coronavirus. Mereka dekat kampung tu nak ditanam tapi mereka tak kasih tanam kat situ. Orang kampung sekat. Jadi kecoh lah kat news semalam. Kemudian masyayikh di Azhar ni ada beberapa di antaranya Syekh Umar Hashim ni, dia bagi tahu. Dia kata siapa yang sekat orang yang mati coronavirus untuk ditanam, maka dia kena bertaubat. Masya Allah. Jadi even dia punya presiden Mesir ni, Presiden Sisi, Masya Allah, dia sediakan 200 bilion tak salah. 200 billion Egyptian pound. 1 pound sekarang Singapura dalam 11 1 dolar Singapura equivalent dengan 11 Egyptian pound. Jauh dah turun sekarang turun. Dulu tu USD USD masa sebelum ni lagi 18. Ini yang jatuh 17. Sekarang dah 15.6 atau 7. USD dah turun. So Masya Allah, sekarang ni the thing, Singapore dengan kat sini secara reality orang Singapore bila lockdown, misalnya lockdown, everybody will start to buy something needs. Everybody can purchase. Mungkin bukan everybody lah, mungkin kita kata majority. Kebanyakan orang mampu. Okay? Panic buying, beli sampai troli penuh, Masya Allah. Mesir ni, walaupun mereka lockdown, mereka tak boleh panic buying. Kenapa? Sebab orang Mesir ni orang miskin. Tak semua orang Mesir ada duit. So, kita kisian lah. Kalau dulu memang pengemis-pengemis tu ramai. Sekarang ni, kat pasar pun orang mengemis. Dulu pasar jarang Ana dapat jumpa orang mengemis. Orang mengemis ni dekat mahatta, dekat tempat berhenti kat kereta ataupun kat tepi jalan. Sekarang ni dekat pasar pun mereka jalan. Kita ingat dia nak pergi pasar, rupanya dia nak mengemis. So, very sad Jadi, kita hadapi benda ni bersama. Then now everybody is thinking macam mana nak duduk di Mesir ni. So alhamdulillah, sekarang ni kita berhadapan dengan bulan Ramadan sebab Ustaz tadi pun dah bagi tahu Jadi Ramadan ni macam mana? Okay, so far Ramadan satu hal. Yang kedua yang saya nak tekankan di sini adalah peperiksaan kita. Sebab kita pelajar universiti ni ada exam. Ni kita second term kita. So kita akan exam, kita akan puasa dan masuk musim panas. Masya Allah, masuk musim panas. Jadi 3 fakta. Rumah, siapa yang pelajar-pelajar duduk rumah biasa sewa ni tak ada aircon. Panas dia panas lah. Kan? Tapi panas kalau betul lah kata doktor-doktor pakar ni, COVID-19 mati. Jadi mudah-mudahan lah dia terbakar. Jadi wallahu a'lam itu panas. Ya, sekarang akan tiba. Kemudian yang kedua, masjid-masjid adakah dibuka atau ditutup? Sebab mereka keluarkan kenyataan dan kenyataan ni akan ada perubahan dan mungkin akan berubah anytime soon. Dia kata curfew hours di Mesir ni sampai 23 April. Makna sampai first Ramadan dah tak ada curfew lagi. Wallahu a'lam. Tetapi oleh kerana mereka melihat semalam only yesterday 148 kes. Mesir ni bukan macam Singapura, kecil, padat. Mesir ni diluas. Tanah dia lapang. Tanah dia lapang. 100 juta duduk pun lapang tanah dia. Tetapi macam mana boleh kena tu? Masya Allah. Dan Singapura ni, Mesir ni dia kering. Singapura ni dia lembap. Okay? So, kita tak tahulah. Kita bukan ahli pakar. Cuma bila kita lihat, Masya Allah di sini, udkhulu Misra insyaAllahu aminin. Itu yang kita yakin. Masuklah kamu dalam bumi Mesir, insyaAllah aman. So,
Ramadan ini kita harapkan ya mudah-mudahan bukan sahaja di Mesir, bahkan di Masjidil Haram. Masya-Allah. Betul, betul. Masjid Nabawi. Kalau kita risau Singapura tak solat tarawih. Mesir pun ada universiti yang paling terunggul pun tak solat tarawih. Jangan tengok Mesir, jangan tengok Singapura tuan-tuan. Tengok Masjid Nabawi, tengok Masjidil Haram. Jangan tengok Ramadan aja. Ini akan datang rukun yang kelima dalam Islam, bulan haji. Macam mana nasib haji? Ya, betul Ustaz. Mesti Ustaz, kena. Jadi ini sebelum Ustaz lanjutkan, masya-Allah tadi Ustaz berikan pencerahan terhadap berkaitan dengan bulan Ramadan dan juga situasi pelajar-pelajar yang mana mungkin ditangguhkan kalau anda boleh faham. Berkenaan dengan COVID-19, ada tak pelajar-pelajar bukan saja di Singapura, pelajar-pelajar bukan saja pelajar Singapura tapi pelajar yang lain yang terkena dengan COVID-19 ataupun mungkin boleh katakan apakah langkah-langkah mereka, ada tak pelajar-pelajar, perwakilan pelajar yang menasihati mereka agar jangan berada di luar ataupun sebagainya. Ada tak that kind of orang kata tu taklimat ataupun war-warkan kepada setiap pelajar? Mungkin boleh kongsikan dengan kita Ustaz? Baik Ustaz Usop, sini alhamdulillah kita ada group chat para pelajar. So Okay. so far saya ni agak masuk dalam group chat ni macam makcik bawang gitu Group chat ni saya masuk je. Group chat Malaysia sebab bukan apa? Sebab diorang invite. Kita ada satu group chat jual-jual barang. Kemudian jual-jual barang ni message. Okey, siapa nak masuk group chat COVID-19? Masuk. Siapa nak masuk group chat nak balik Malaysia? Masuk. Jadi saya masuklah semua group chat ni. So maklumat dia banyak. Masya-Allah. And good thing about it is orang bagi tahu siapa macam mana sekarang. So baru-baru ni last week kita dengar ada yang kena COVID-19 dekat Giza. Dekat dekat sini. Giza ni dia dalam kalau naik kereta dalam 20 minit kalau tak jam 3.5 jam. Bila kita dengar dekat sampai Giza, padahal daripada dulu Luxor ataupun dekat Said, dekat kampung-kampung ni sekarang dah masuk Dumiat. Tu hari Dumiat banyak kena. Sekarang ni dia kata dah masuk Giza. Everybody panik Dan yang paling teruk, saya tak nak sebut negeri dia orang sebut ada satu budak ni kena COVID-19. Negeri mana? Yang penting ASEAN. Negeri ASEAN. Satu. Dan dia dihantar diambil di hospital dan sebagainya. So anak pun tak tahu apa perkembangan. Tapi lepas 1 week mereka kata budak tu alhamdulillah dah sembuh. Macam masya-Allah dah sembuh. Masya-Allah masuk masa ini sembuh. Minta maaf kalau nak kata tentang sembuh tak sembuh ni, ana yakin sebab doktor-doktor di masa pun mereka semua pun ahli sebenarnya. Ahli pakar. Cuma mereka kekurangan alat. Yes. Itulah sebab itulah sebabnya Presiden Mesir ni dia gunakan 200 bilion Egyptian pound untuk biaya perubatan menentang COVID-19. Alat-alat dan mereka pakai askar army. The good thing Ustaz, bila sini curfew polis akan meronda, akan bagi tahu masuk rumah, balik. So macam wow. Nampak tak? Cuma sekarang ni diorang anda rasa apa yang belum lagi disettlekan, kalau kita lihat diorang punya social distancing tu belum ada. Sebenarnya for me bukan social distancing. Fil uzlah salamah. Ini adalah hadis yang musalsal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bersendirian duduk rumah, uzlah ada kebaikan. Uzlah tu bersendirian kat rumah, tak keluar tak apa. Which is good. Ana sendiri Ustaz, saya keluar macam nak pergi perang Ustaz. Saya pakai mask, pakai glove, pakai lengan panjang, pakai kasut, pakai semua, tutup kepala. Kemudian saya keluar di pasar. Sebelum keluar tu saya dah tulis kat whiteboard belakang ni apa nak beli, is down. Then keluar, masya-Allah saya beli banyak gitu for the next 10 days atau 1 week. Oh ya, tak boleh keluar rumah Ustaz Mana antau sama juga macam kita juga. Kita sekarang di Singapura, kita kena ada tempoh orang kata kawalan pergerakan kalau dalam bahasa Melayu lah. Betul. Saya maklum, masya-Allah. 1 bulan. Jadi maknanya ada yang resah. Sebab tu kalau lihat kepada Jumaat yang lepas kalau ikut pada minggu yang lepas hari Jumaat Good Friday cuti. Walaupun masjid tutup tetapi kebiasaan kita ni Ustaz Hakim susah nak kawal sebab ada yang nak pergi pasar, dia boleh pergi pasar Gilang. Jadi pasar Gilang tu nak masuk pasar Gilang tu beratur panjang.
Jadi lepas keesokan hari ni pula dia punya beratur pun tak panjang sebab apa? Dah diberikan amaran keras jangan ada yang Yes. berliga di luar. Kalau berliga juga dia tak ada kasih lagi warning. Terus sama $300. Habis cerita. Masya Allah, bagus. Sebenarnya I also got information ini dari Marawi. Okay, Marawi pun Filipin sebab saya orang Marawi. Jadi mereka juga banyak kes COVID-19. Kes COVID-19 yang mereka dapat, yes, Marawi kena, ada yang kena. Kenapa kena? Kesnya kes yang rata-rata kluster tabligh juga yang pergi Seri Tabligh, balik Filipin, tabligh. Malaysia, Singapura hantar 90 orang. Filipin pergi 200 lebih orang pergi. Jadi itu tabligh. Ada kluster lagi yang lain, dia bukan kluster tabligh. Dia ulama pergi, ada macam guru-guru agama, mereka pergi Bangkok. Pas pergi Bangkok, pergi Kuala Lumpur. Lepas tu balik, lepas tu lepas 1 week, Pak meninggal dunia. Dua-dua alim, dua-dua orang ulama, dua-dua ulama yang ni. Satu Azhari, satu lagi daripada Riyadh. So, Masya Allah COVID-19 ni dia bukan kena orang biasa je semua kena. Jadi, saya tanya dia orang macam mana sekarang? Marawi lockdown, totally lockdown. Keluar, kalau Singapura saman. Sana mereka jekah, kalau tak boleh jekah, rotan aja. Macam kat India tu kan dia rotan kan. Tapi Filipin tak rotan. Tapi anak baca khabar kalau Ustaz Kim Sarian mencelah katanya Presiden Duterte tu tembak je kan. Tembak. Ini dah kes kronik tu. Kadang-kadang media tu kena dibaca. Duterte kata, kalau ada yang degil, kemudian boleh membahayakan kamu dan kamu terpaksa untuk mengambil tindakan untuk defend diri sendiri, maka terpaksa tembak je lah. Tapi media ni, minta maaf cakap pula, media akan keluarkan word yang hangat. Kalau ada yang degil, lepas tu dia hazaf, yang tengah-tengah tu tembak je. Itu bukan, itu tak ada lagi yang kena tembak. Ada satu kes memang kena tembak. Dia orang keluarkan, sekarang ada yang kena tembak sebab keluar. Jadi bila saya lihat balik, kenapa kena tembak? Bukan kena tembak sebab dia keluar. Dia kena tembak sebab dia bawa parang. Dia bawa parang, kemudian dia kejar penjaga awam. Dia kejar dengan parang, babe. Nak tekak, nak tatak ni kan. Polis pun apa nak buat? Tembak je lah kan. Jadi, wallahu a'lam. Sekarang ni, different. Singapore different, Filipin different. Pasal sana, kita tak cukup manpower dan sebagainya. So everybody nak kena ni. Kat Filipin, bukan yang kena satu orang dua, bukan yang kena orang biasa. Menteri lah, senator pun kena sih. Alamak. Senator, senat kena. Menteri kat Filipin ni ada 12 orang lebih kurang. 2 orang kena COVID-19. Dengan Duterte sekali, dia kena kuarantin juga Duterte. Sekarang kalau dia buat live apa semua, interview dia pakai mask. Dia kena pakai mask. Dia pun nampak penat. Everybody penat. So now, kalau kita lihat, okay, saya nak sentuh macam mana diorang hadapi. I tanya my mak, macam mana korang pergi pasar? Sekarang ni setiap rumah kat Filipin, apa diorang buat? Especially Marawi especially mereka kasih satu pas setiap rumah. Satu rumah, satu pas. So this pass yang akan pegang adalah orang yang akan pergi pasar, orang yang akan keluar. So dia akan kasih pass. So pass ni pula dia ada numbering. Okay, number dia punya number, dia ada warna coloring Coloring dia, kalau warna hijau, kau cuma boleh pergi pasar hari Ahad. Kalau warna merah, kau boleh pergi pasar hari Isnin. So you see how they manage supaya orang yang dalam rumah tu jangan keluar langsung. Jangan pergi pasar, so ada pass. So Masya Allah, ini diorang buat manually tau. Tak ada macam application. Singapura semua orang ada smartphone smartphone. Senang. Cuba kita buat. Okay, everybody keluar. Okay, geng-geng Bedok, korang keluar hari Ahad. Kan, geng-geng Tampines hari Isnin. Kan bagus. So ini adalah satu langkah yang baik yang mereka buat. Dan alhamdulillah Duterte pun dia lockdown, awal-awal lockdown. Even ada orang dah nak balik ni hari kat Mesir ni. Sekali Mesir lockdown, Filipin pun lockdown, disangkut dekat airport Mesir, tak dapat balik Filipin. Allahu Akbar. Jadi begitulah Ustaz Usop Masya-Allah. Tapi ana yakin Ustaz, macam Ustaz cakap tadi, mesti ada hikmah sebalik apa yang berlaku. Yes, betul. Dan ana rasa juga walaupun ada yang diarahkan pulang, tapi ada juga pelajar-pelajar pun tak pulang kat sana kan. Tapi kalau Ustaz macam Ustaz ni tak pulang tak pulang ke Singapura ataupun tak pulang ke negara balik negara asal. What are the things that Ustaz buat di sana? Actually, what is the rutin harian yang anda lakukan kat sana?
you can share with us so that we know so apakah perkembangan pelajar-pelajar di sana, di luar sana yang tak Okey, pulang. alhamdulillah. Saya nak pulang Ustaz Usop, saya nak pulang. Okey, saya nak pulang. Dan saya ni walaupun pasport Filipin ke Jinsia Filipin, tapi saya dah duduk Singapura dah lama and even a long term in Singapore. Nak balik Singapura. Tapi oleh kerana baru-baru ni saya tak dapat ikut flight. Kerana information saya dapat tu dah lambat. Okey, dah lambat sampai. And diorang pun memang khaskan untuk Singaporean. And even they want to bring me, I also ask. Tapi the only problem is too late. Okay, so I have to stay, tak apa, tak ada masalah. And ada lagi pelajar-pelajar Singapura yang lain di sini yang tak balik. Saya dikhabarkan lebih kurang 40 orang tak balik ke 20. Around there. So tak apalah, itu adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tak balik, kenapa mereka tak balik? Okay, itu ada alasan masing-masing. Kena faham kenapa pelajar-pelajar tak balik. Maybe I want to highlight this one. Kenapa pelajar-pelajar tak balik? You kena faham, rumah-rumah kat sini apartment. So everybody macam maybe ada yang wakilkan rumah dia, wakilkan dengan kawan, okey saya tak balik dulu saya jaga rumah. Ada yang macam gitu. Just nak jaga rumah, okey korang balik dulu saya stay. Ada pula yang mungkin tengah talaki dengan syekh dia. Okey. Ada yang berkhidmat dengan syekh kerana syekh tu buat live video, syekh tak pandai buat live video jadi murid ni tolong syekh dia. Ada. Dan ada yang takut nak balik. Kenapa takut nak balik? Kerana takut nanti exam kita kat Singapura kita tak dapat imtihan. Sebab tu di antara yang tak balik. Betul. So now, kenapa diorang ini yang paling hampir lah. Sebab Azhar tak ada qarar, tak beritahu qarar yang kita tak ada exam kita macam ini. I tell you, kita semua mabuk. Semua pening. First, Azhar kata exam 9 Mei dibatalkan, ditolak pada 30 Mei. Kemudian Jabatan Kementerian Pendidikan dan Pembelajaran di Mesir memberitahu bahawa okey, exam mungkin boleh jadi bulan Jun. Ataupun bulan Julai. Kemudian dia post lagi, mungkin exam bulan Oktober. Mana satu ni? Kemudian diorang iklankan lagi, hampir-hampir exam ni boleh jadi bulan September. Jadi semua bulan dia dah sebut. Dan alhamdulillahirabbil alamin, 1 hari atau 2 hari selepas pelajar-pelajar Singapura dah balik Singapura, Azhar keluarkan qarar exam kita adalah melalui online, maybe multiple choice, A, B, C, D, kan? Alhamdulillah. Dan mereka kata Azhar kita tetap di akhir Mei, 30 Mei. Exam kita tetap 30 Mei. Wah, jadi dan exam itu online. Dan Azhar pun mengambil langkah yang bijak. Mereka menggunakan sistem online. Memang Mesir ini online kita, wifi kita very slow. Okay, not so good lah. Nak download pun take time. Data ke wifi take time. Tapi pelajar-pelajar yang balik Singapura ni alhamdulillah, sebab mereka ada kemampuan untuk download, belajar sendiri, kan? And exam pun online, masya-Allah. Jadi sebab itu pelajar-pelajar ni bila dah tahu sekarang ni exam, wah bagus juga kalau balik. Tapi sekarang tak ada flight. Belum ada flight. Airport Mesir ni ditutup sampai 2 Mei. I dengar 2 Mei. Saya pun tengah tunggu ni kalau ada flight booking saya balik. 2 Mei. Sebab exam kita akan dilaksanakan pada 30 Mei. So sebab tu je lah. Kenapa ada pelajar tak balik? Sebab the main reason is sebab exam. For me itu the main reason. Exam dia nak tunggu. Dia nak kasih takkid. Confirmation. Exam ni jadi ke tak? Jadi ke tak? Itu je lah Ustaz. So, ya Allah. Inilah cabaran sebagai pelajar Ustaz. Fisabilillah. Kerana saya talib ilm. Ini orang kata tu ilmu ataupun cabaran bagi penuntut ilmu. Kena pula tahun 2020 ni dengan wabak belum lagi selesai. Ana mungkin boleh kita simpulkan untuk kita punya sesi. InsyaAllah kalau ada kesempatan, Ana ada kesempatan lagi untuk episod yang akan datang. Ana interview lagi dengan hantar tentang perkembangan yang juga pada masa akan datang. As for now, apa yang Ustaz dah kongsikan pada kita pada episod ni sangat padat dan juga very informatif. Supaya kita tak tahu keadaan di sana macam mana, dari segi keselamatan, dari segi orang kata tu suasana di sana. Of course, saya rasa di sini sekat, di sana pun sama juga kena sekat juga. Ya Ustaz, ada apa yang nak tambah? Saya ada nak tambah satu perkara. Okey, jadi ini perkara yang saya lihatlah para pelajar yang ada di Mesir, tak kira lah mana-mana pelajar, Malaysia ataupun Singapura. Okey.
bila kita bukan di negeri kita, okey, keutamaan tu bukan pada kita. Keutamaan bukan pada kita. Apa yang saya maksudkan, sekiranya ada pelajar kena COVID-19, okey, keutamaan tu I don't know sejauh mana boleh diutamakan. Hospital terhad. Walaupun embassy ada, hospital terhad. Tapi saya rasa for Singaporean student insya-Allah lah. Okey. For Malaysian student ada 11,000. Bayangkan 11,000. Fal-iyadzubillah kalau ada yang positif COVID-19. Kalau 1 orang, 2 orang okeylah. Kalau kena 100 orang, Maaf yang kat mencela. Mesir, Ustaz, Afwan. Untuk pelajar Malaysia ni, mereka balik ke ataupun diorang kekal kat sana? pelajar Malaysia ni saya dengar mereka akan balik. Tapi ada beberapa saranan, jangan balik dulu, stay dulu, relax dulu. Kalau awak balik, okey, awak balik 11,000 semua nak balik, kemudian semua dah sampai di Malaysia, bayangkan 6 minggu Malaysia lockdown, sia-sia. Sebab apa? Kalau balik bawa wabak, 11,000 tak mustahil, babe. Tak mustahil. Tak mustahil bawa. Jadi mereka, saya dengar dah ada yang balik. Saya dengar ada flight yang dah balik. So coming soon lagi ada lagi flight AirAsia. Wallahu a'lam. Brunei sekarang dah balik semua. Singapura tinggal sikit. Malaysia betul. Nak balik dah banyak. Okey, pelajar-pelajar lain seperti Indonesia, Thailand, Filipina. Kenapa mereka tak balik? Okay, first of all, maybe atas faktor keuangan, okay, financial. Tak semudah itulah. So for me, kalau pelajar Singapura balik, itu lebih baik. Okay, bukan kita pun tak nak melanggar ya sunnah Rasulullah SAW. COVID-19 ni, kalau ada wabak, kamu jangan masuk negeri yang ada wabak, kamu jangan keluar negeri yang ada wabak. So khafud dararain darar dia di sini. Kalau saya salah lah, maaf, tolong betulkan saya. Di mana kalau sini ada wabak, sana pun ada wabak. Kalau sini kena wabak, apakah nasib pelajar tu? Kalau dia kena wabak kat Singapura, macam mana percentage dia? So for me, akhafud dararain, lebih baik balik Singapura. Kalau ada kemungkinan terkena juga, tak apalah, kat Singapura at least ada dengan family. Okey, perubatan kita lebih lengkap. Ini reality lah, bukan saya nak cakap Mesir ni bukan, tapi memang makruf lah Singapura memang jauh lebih baik. Malaysia pun begitu juga. So lebih baik pelajar balik. Itu je lah. Lebih baik kita balik, duduk negeri, kita dengan family kita, apa-apa pun terjadi kita bersama-sama. So kalau ada kesempatan balik. Bukan kita menggesa, sebab kerajaan kita pun sediakan bantuan. Kerajaan Singapura especially prepare, even MUIS pun masya-Allah diorang sangat supporting, membantu, yes. So jangan risau, sebab orang Islam pun tolong. Pelajar tetap akan diberi keutamaan. Cuma bila kita berada di negeri yang bukan negeri kita, keutamaan kita sangat tipis sekali. So kita mengambil yang kurang, yang kurang darurat ataupun dararnya, kemudaratannya itu kepada yang lebih baik. So insya-Allah itu sahaja untuk parent yang anak-anak dia masih kat sini. Anda tenang-tenang, insya-Allah kita semua kat Mesir tahu berjaga-jaga, kita pun tak keluar. Even kalau saya keluar pun jarang saya nampak pelajar-pelajar Indonesia jalan, even Indonesian, Malaysian tak nampak. Diorang tak berayap, mereka duduk rumah. Banyak pun kalau nak makan pun order je lah kat kedai makan. That's it. So selain tu, wallahu a'lam, insya-Allah be positif, sentiasa berdoa. Jangan tengok sangatlah COVID-19 ni. Just keep updated, apa update daripada kerajaan, daripada pihak ni, tapi jangan takut sangatlah. Oh ni dia mati. Last kita pun jadi tak mati COVID, dia mati ketakutan. So jangan fikir pasal tu. Kita jangan takut. Kita kalau ada benda ni, dia adalah satu rahmat untuk orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena tabah dan kena kuat, be positif, jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa berdoa, jaga amal. So now harian saya pada hari ini, apa saya buat? Okey, saya buat, kalau saya lah sebab sini timing subuh kita jam 4 pagi. Jam 4 pagi tu solat subuh standard. Lepas solat subuh, baca Quran, zikir sikit, baca kitab. Kemudian okey, rest time lagi. Kemudian sebelum zuhur dah bangun. Kemudian dah baca kitab lagi. Okey, pasal kita nak study dan kemudian sampai asar. Sekarang ni dah dekat maghrib. So kita study lah. Ni time kita study. Siang tu kita tidur sikit sebab
sejuk lagi. Bila dah petang macam ni dah panas. Nak tidur pun tak selesa. So kita bangunlah. Kan kita study dulu kan. Kemudian maghrib kita solat berjemaah, lepas maghrib baca Quran, lepas isyak macam gitulah kita baca kitab dan sebagainya. Itu je lah kita buat kat rumah. Kita tonton video-video guru-guru kita orang di Azhar, di doktor-doktor yang buat syarahan. So kita tonton, kita study. So itu je lah. Selain tu masak lah kan. This time lah nak gunakan kita punya kepakaran memasak. Okay? Tapi dinasihatkan. Saya nak minta tolong nasihat kepada orang-orang yang ada makanan yang sedap-sedap, janganlah post kat FB. Jangan post. Sebab apa? Ramai orang tak dapat makan. Serius. Saya post makan dekat FB saya, mak saya marah. Awak jangan post FB makan-makan sebab sini banyak orang tak boleh makan. Serius. Bila saya dengar mesej tu, saya baca, saya pun terus padam-padam semua saya punya post. Sebab apa? Tak baik. Orang kan lapar. Kita post, oh sedap makan kita. Masya Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Tapi bertempat di situ sahaja Ustaz Usop. Saya sampaikan di sini insya-Allah. Mungkin Ustaz, semua kita tutup. Kita selawat sikit Ustaz. Kita dah lama tak dengar. Kita dengar hati kita rasa runsing. Tapi kalau kita selawat, hati kita ada sikit rindu dengan Nabi Muhammad. Ya Ustaz, betul. Dan silakan Ustaz. Satu kasih satu punya versi ke, satu sentence ke, satu frasa ke, fasal yang Ustaz boleh kita dengar, boleh kita buat ketenangan sikit Ustaz. Boleh Ustaz? Satu permintaan daripada saya lah. So orang yang pendengar ni, podcast ke siapa ada ataupun yang melihat video yang saya akan post ni, mungkin rasa orang kata tu boleh lupalah ni COVID-19 ni. Apa kata Ustaz, boleh kongsi satu yang mungkin Ustaz boleh bawa tu. Saya tak diberitahu, jadi saya kena fikir dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak selawat. Sallu ala khairil anam. Allah. Sallu ala khairil anam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala khairil anam. المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا اشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا اشفع لنا يوم الزحام بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا صلوا على خير الأنام المصطفى التمام صلوا عليه وسلموا اشفع لنا يوم الزحام اشفع لنا يوم الزحام يا الله berilah kami syafaat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari ziham, di hari yang rumit, di hari yang sangat susah ya rabbal alamin. Itulah insyaallah. Amin. Mudah-mudahan. Terima kasih Ustaz Hakim. Ini saya rasa manfaat. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan antara Singapura dan juga Mesir, yang mendengar, yang menonton ataupun kita punya perkongsian ni mendapat manfaat, ketenangan. Mudah-mudahan wabak ni diangkat oleh Allah Ta'ala, dilenyapkan wabak ini dan kembalilah normal kepada apa yang kita lakukan. Dibuka pintu Mekah dan Madinah, masjid-masjid di Mesir, masjid-masjid di Singapura juga. Dan kembalilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tetapi kita Ramadan kita sederhana sekali Ustaz pada tahun ini. Jadi itulah yang berlaku dan itulah yang hakikatnya kita kena terima. Ala kulli hal, saya terima kasih kepada Ustaz Hakim atas perkongsian yang sangat padat. Hampir dah masuk kepada penghujung ni dan saya rasa cukup setakat ini dulu.
Dan insya-Allah kalau ada kesempatan saya akan hubungi Ustaz Hakim lagi untuk kita berkongsi lagi pada episod datang. Syukran, InsyaAllah. jazakallah Syukran. khair. Terima kasih kerana Wa mendengar iyyakum podcast bi Semai Talk, insya-Allah. khair. Assalamualaikum Ustaz. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Baik, baik. khabar.